Trump mencetuskan kekacauan politik pada hari Selasa, 2 Jun 2026. Selepas kematian tentara bersekutu, membakar liputan berita mengenai Irak. Dan sekali lagi meletakkan Timur Tengah di tengah-tengah perang tekanan terhadap Washington. Seorang askar Amerika dan seorang tentara British maut semasa latihan di pangkalan udara Erbil di utara Irak. Di kawasan sensitif berhampiran sempadan Iran, di mana tentera barat masih beroperasi dalam misi keselamatan, latihan dan memerangi keganasan. Pihak berkuasa Amerika Syarikat dan United Kingdom menganggap kes ini sebagai kemalangan semasa latihan. Tetapi insiden itu menjadi tular. Tepat ketika Iran meningkatkan ancaman, militan kembali memberi tekanan kepada sekutu Washington. Dan pihak kiri cuba menjadikan setiap tragedi sebagai bukti kelemahan terhadap Trump. Namun, tafsiran sebenar adalah berbeza. Siapa yang mendapat keuntungan apabila kematian askar dijadikan senjata politik? Kenapa Iran kelihatan memprovokasi ketika rundingan masih berjalan? Bagaimana Trump bertindak balas apabila ada yang cuba menolak Amerika Syarikat ke dalam perang yang tidak terkawal? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Kematian berlaku pada hari Ahad, 31 Mei 2026, semasa aktiviti ketenteraan bersama di pangkalan udara Erbil di Kurdistan, Irak. Kawasan ini bukanlah sebarang tempat di peta. Erbil menempatkan kehadiran Amerika, British dan sekutu lain kerana ia terletak di kawasan yang telah digunakan selama bertahun-tahun untuk operasi menentang negara Islam, perlindungan kepentingan Barat dan kerjasama dengan pasukan tempatan Kurdis. Tentera Amerika Syarikat memaklumkan bahawa anggota tenteranya meninggal dunia dalam satu kemalangan semasa latihan, manakala Kementerian Pertahanan British mengesahkan kematian anggota tentera British dalam konteks yang sama. Identiti mereka telah dirahsiakan pada mulanya sebagai tanda hormat kepada keluarga, dan butiran teknikal mengenai kemalangan itu masih dalam siasatan. Disitulah bermulanya perebutan naratif. Sebelum ada sebarang kesimpulan umum mengenai punca sebenar kematian itu, pihak media anti-Trump telah bergegas mengaitkan kes tersebut dengan serangan Iran, tindakan balas di utara Irak dan tekanan dari Tehran terhadap pangkalan Barat. Tujuan politiknya sudah tentu adalah untuk mewujudkan tanggapan bahawa Trump telah hilang kawalan di Timur Tengah. Seolah-olah kematian dua anggota tentera dalam satu aktiviti latihan secara otomatik menjadi bukti kekalahan strategik Rumah Putih. Manuver ini cuba menghapuskan butiran penting. Kekacauan berlaku kerana Iran, milisia-milisia serta sekutu-sekutunya di rantau ini tahu bahawa Washington telah kembali mengenakan kos, sekatan, tekanan dan tuntutan. Iran cuba menggunakan setiap medan sebagai alat ugutan. Di Teluk, pengawal revolusi mendakwa bertanggungjawab atas serangan ke atas kapal-kapal yang dikaitkan dengan kepentingan Amerika dan Israel. Di Irak, kawasan berhampiran pangkalan Barat sekali lagi dijadikan sebagai lokasi intimidasi. Di Lubnan, Hizbullah menekan Israel dan cuba mengambil kesempatan daripada gencatan senjata yang rapuh. Di Tehran, pihak berkuasa mengancam untuk menghentikan rundingan dengan Washington setiap kali Israel marah terhadap kedudukan yang berkaitan dengan kumpulan pengganas itu. Mekanisme ini sudah diketahui. Mencetuskan provokasi, mengancam, berundur sedikit, menuntut konsesi, dan kemudian menyalahkan Amerika Syarikat atas sebarang tindak balas. Donald Trump masuk ke dalam situasi ini dengan cuba menghalang perangkap berganda. Perangkap pertama adalah dari segi ketenteraan, menolak Amerika Syarikat ke arah peningkatan ketegangan secara terbuka di beberapa medan serentak, dari Irak ke Lubnan, dari Teluk ke Laut Merah. Perangkap kedua adalah dari segi politik, menjadikan sebarang korban, sebarang kebocoran, dan sebarang cubaan mencetuskan ketegangan antara sekutu sebagai peluru untuk menyerang Rumah Putih itu sendiri. Tetapi fakta menunjukkan bahawa Donald Trump berada di tengah-tengah perbualan kerana semua orang tahu bahawa tanpa Washington tiada kawalan sebenar ke atas Israel, Hezbollah, Iran, dan kumpulan bersenjata mereka. Rumah Putih juga terpaksa bertindak terhadap Lubnan, di mana Israel mengancam untuk memperluaskan operasi terhadap Hezbollah dan Iran menggunakan perkara ini sebagai alasan untuk menggantung perbincangan dengan Amerika Syarikat.
Donald Trump berbincang dengan Benjamin Netanyahu, ia berjaya mengelakkan serangan besar-besaran di Beirut dan beliau juga menyatakan telah berurusan dengan wakil yang berkaitan dengan Hezbollah untuk menghentikan tembakan. Dalam krisis sebesar ini, kekuatan bukan sekadar menghantar bom sahaja. Kekuatan juga adalah menghalang sekutu daripada membuat keputusan yang memberi musuh alasan sempurna untuk membakar seluruh rantau ini. Netanyahu menghadapi tekanan dalaman daripada menteri-menteri dan sekutu-sekutunya yang menyokong tindakan lebih tegas terhadap Hezbollah. Hezbollah pula cuba menunjukkan diri sebagai pejuang penentangan sambil mengekalkan Lebanon terikat dengan percaturan Iran. Iran cuba menampilkan diri sebagai pembela rakyat Lebanon, tetapi menggunakan wilayah Lebanon sebagai alat tawar-menawar terhadap Israel dan Amerika Syarikat. Trump sedang menangani permainan kotor ini tanpa membenarkan media memutar-belitkan kerumitan situasi menjadi tajuk utama yang mudah menentangnya. Kematian tentara di Irak dalam situasi ini menjadi pencetus emosi untuk menyerang presiden. Tetapi masalah utama ialah rangkaian ketidakstabilan yang telah dipupuk oleh Teheran selama beberapa dekad. Pangkalan udara Erbil telah menjadi simbol perang tekanan ini karena ia terletak di kawasan di mana Washington tidak boleh hilang begitu sahaja. Jika Amerika Syarikat berundur, ruang itu akan diisi oleh Iran, milisya, penyeludupan, perisikan bermusuhan, dan sel-sel ekstremis. United Kingdom juga terlibat dalam kisah ini kerana mereka melatih bersama orang Amerika. Kematian anggota tentera British menunjukkan bahawa kehadiran Barat di Iraq bukan hanya Amerika, tetapi ia adalah satu gabungan yang masih cuba mengekalkan kawalan minimum terhadap ancaman yang belum lenyap. Memerangi negara Islam, melindungi pangkalan, keselamatan diplomat, dan pemantauan terhadap kumpulan yang berkaitan dengan Iran adalah sebahagian daripada persekitaran ini. Apabila kemalangan maut berlaku di pangkalan seperti ini, kesannya amat besar kerana ia melibatkan keluarga, kerajaan, sekutu dan sebuah rantau di mana sebarang kekurangan maklumat mencetuskan spekulasi. Iran menyedari kekosongan ini dan cuba mengisi ruang tersebut dengan tindakan menakut-nakutkan. Pengawal revolusi tahu bahawa serangan ke atas kapal, ancaman di selat strategik dan kenyataan berapi-api akan menghasilkan tajuk utama di seluruh dunia. Matlamatnya bukan sekadar ketenteraan, ia juga bersifat psikologi. Teheran mahu para pelabur, kerajaan, komander dan pengundi Amerika merasakan bahawa harga untuk menentang rejim itu terlalu tinggi. Mesej Iran adalah mudah. Jika Washington menekan, Timur Tengah akan terbakar. Trump cuba membalikkan logik ini, menunjukkan bahawa ada harga juga untuk mereka yang memprovokasi. Perbezaannya sekarang ialah Trump bukan sahaja bertindak balas terhadap Iran. Dia sedang cuba mengawal sekutu, menahan milisya, mengekalkan ruang rundingan dan mengekalkan tekanan ketenteraan tanpa terjerumus ke dalam perang yang diinginkan oleh pihak lawannya. Ini menjelaskan ketegangan dengan Netanyahu. Trump tahu bahwa Israel berhak mempertahankan diri daripada Hezbollah, tetapi dia juga tahu bahwa satu serangan yang tersilap langkah di Beirut boleh memberi peluang kepada Iran untuk menggunakan alasan sempurna bagi meninggalkan rundingan, menggerakkan proksi mereka dan menyalahkan Washington atas satu lagi letupan serantau. Politik sebenar memerlukan kekuatan, tetapi juga memerlukan kawalan. Kes di Erbil juga mendedahkan satu lagi perkara penting, tidak selesa. Walaupun apabila pihak berkuasa Amerika dan British menyebut tentang kemalangan latihan, kebimbangan orang ramai semakin meningkat kerana rantau ini dikelilingi oleh ketegangan. Ini tidak membenarkan untuk menukar syak wasangka menjadi fakta, tetapi memaksa Washington untuk bertindak pantas, telus dan tegas terhadap sebarang ancaman luar. Siasatan perlu menjelaskan apa yang berlaku, bagaimana ia berlaku dan sama ada terdapat kegagalan operasi, peralatan, persekitaran berisiko atau sebarang campur tangan. Tindakan balas Trump harus melalui jalan ini, iaitu melindungi keluarga, menuntut siasatan, melindungi tentera dan menjelaskan bahawa sebarang serangan terhadap rakyat Amerika akan membawa akibat. Trump menghangatkan keadaan apabila beliau memutuskan untuk tidak menyerahkan papan permainan kepada ugutan ini. Tindak balas itu tidak perlu sekedar bunyi kosong. Ia perlu memberi tekanan kepada Teheran, memperkukuh keselamatan di pangkalan, koordinasi tegas dengan London dan amaran terus kepada kumpulan yang mengelilingi tentera Amerika. Saya Milson Hafiz Global, seorang internasionalis dan tujuan saya adalah memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video.
Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran, dan di akhir nanti, lihatlah komen-komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti. Milson Alves Global.